Siasatan SPRM ke atas Hakim Nazlan ditolak. Menurut Mahkamah Persekutuan, hakim tidak mempunyai kekebalan daripada siasatan dan mereka boleh didakwa mengikut peruntukan undang-undang. Bagaimanapun siasatan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan badan siasatan lain mesti dilaksanakan dengan niat baik dan hanya dalam kes sebenar. Dalam hubungan ini, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel 7 hakim Mahkamah Persekutuan dalam penghakimannya berkata ia mesti dilakukan mengikut protokol tertentu bagi memelihara kebebasan badan kehakiman. Bila menjelaskan antara protokol yang perlu dipatuhi ialah badan siasatan mesti terlebih dahulu berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan terhadap hakim. Badan siasatan tidak boleh menghebahkan fakta siasatan tanpa kebenaran Ketua Hakim Negara dan pendakwa raya mesti berunding dengan Ketua Hakim Negara ketika siasatan termasuk dalam keputusannya untuk melakukan pendakwaan. Bagaimanapun semua protokol berkenaan tidak dipatuhi. Tun Tengku Maimun berkata demikian dalam penghakiman permohonan 2 peguam dan seorang aktivis untuk merujuk 2 persoalan perlembagaan berkaitan siasatan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Muhammad Nazlan kini ialah Hakim Mahkamah Rayuan. Ketika menyandang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, beliau telah mendapati bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan penyalahgunaan kedudukan dana RM42 juta milik Syarikat Pelaburan Strategik Negara SRC International Sedia Berhad. Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Pada 6 Mei 2022, Peguam Haris Ibrahim serta Peguam Nur Ain Mustafa dan aktivis Srikant Pillai memfailkan saman pemula terhadap SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dan Kerajaan Persekutuan berhubung siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Mereka menuntut pengisytiharan bahawa siasatan yang dijalankan SPRM ke atas Muhammad Nazlan adalah tidak berperlembagaan. Mereka juga memohon pengisytiharan bahawa pendakwa raya tidak diberi kuasa untuk memulakan atau menjalankan apa-apa prosiding terhadap hakim yang sedang berkhidmat. Pada 23 April 2022, Syed Muhammad Imran SN Syed Abdul Aziz, Presiden satu kumpulan yang bernama Persatuan Sahabat Ulul Amri Malaysia PSUAM, membuat laporan kepada SPRM berdasarkan keterangan bekas pegawai Bank Goldman Sachs Tim Lesner di Mahkamah Amerika Syarikat. Mengulas mengenai keputusan Mahkamah Persekutuan, Srikant Pillai berkata, "Saya sangat gembira dengan yang ini. Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa adalah melanggar perlembagaan untuk SPRM menyiasat hakim yang sedang bersidang. Maksudnya, Badan Siasatan Jenayah termasuk SPRM hanya dibenarkan secara sah menyiasat Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Persekutuan yang sudah digantung mengikut Perkara 125/5 Perlembagaan Persekutuan. Pendakwa raya tiada kuasa untuk memulakan atau menjalankan sebarang prosiding bagi kesalahan terhadap hakim yang sedang berkhidmat mengikut artikel 145/3 Perlembagaan." Kemarin Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata SPRM telah memaklumkan kepada beliau menerusi surat pada 21 Februari 2023 berhubung pelanggaran peraturan di bawah Kod Etika Hakim 2009. Beliau berkata perkara itu tertakluk kepada keputusan Ketua Hakim Negara selaras dengan Fasal-Fasal 3 dan 3A Perkara 125 Perlembagaan Persekutuan dan di bawah Fasal 3 Perkara 145. Peguam negara atau pendakwa raya mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicara untuk memulakan apa-apa prosiding bagi kesalahan. Bagaimanapun kerajaan tidak akan campur tangan kuasa peguam negara atau pendakwa raya, katanya ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi kementerian itu di Dewan Rakyat. Benar, kerajaan tidak wajar campur tangan dalam Administration of Justice atau pentadbiran keadilan. Maksudnya, badan kehakiman hendaklah bebas pada sepanjang masa. Malah pada 12 September 2022, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menyeru rakyat agar sentiasa menghormati kedaulatan undang-undang dan kebebasan badan kehakiman yang merupakan teras dan paksi kepada kedaulatan sistem demokrasi raja berperlembagaan yang diamalkan di negara ini. Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan martabat institusi kehakiman di satu tahap yang tinggi sebagai sebuah badan kehakiman bebas dan berwibawa. Rakyat perlu mengambil maklum bahawa hakim-hakim Mahkamah
Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja sebagaimana peruntukan perkara 122B Perlembagaan Persekutuan Titah Baginda. Nah, Raja Pemerintah pun menyokong kebebasan badan kehakiman. Sudah tentu keputusan Mahkamah Persekutuan ini tidak menggembirakan penyokong Najib. Apalagi selepas ini usaha penyokong Najib untuk melepaskan beliau daripada penjara.